Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala kebaikannya kepada kita bersama insya-Allah. Dalam pertemuan bulan lepas, kita juga bicara tentang Ramadan. Iaitu kita melihat tentang macam mana Nabi SAW mengisi Ramadan daripada awal pagi sehinggalah pagi semula. Apa yang Nabi buat kita baca berdasarkan rangkuman-rangkuman hadis dalam pertemuan lepas. Pada malam ini insya-Allah kita nak sentuh lagi tentang Ramadan. Sementara kita nak masuk dalam bulan Ramadan yang tak lama dah. Dan sudah tentulah kita nak cerita tentang generasi awal Nabi dan para sahabat, macam mana mereka mengisi Ramadan. Dan pengisian itu biasa, maknanya kita baca, kalau baca hadis siapa cerita pun, pengisian itu kita tahu dah. Tapi macam mana pengisian itu boleh kita tiru dan kita contoh supaya ia memberi kesan kepada Ramadan kita. Jadi pada malam ini insya-Allah saya petik satu tajuk daripada buku kitab asalnya berjudul Lataiful Ma'arif Fima Liwasimil 'ami minal wazaif. Itu tajuk asalnya. Kitab ini karangan Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, diterjemahkan dalam bahasa kita ni Ensiklopedia Amalan Setahun. Jadi Ibn Rajab ni dia huraikan bulan Muharram apa aktiviti yang Nabi buat dan kita boleh buat. Bulan Rajab setiap bulan dia cerita. Dan begitu juga dia masukkan aktiviti-aktiviti tahunan. Apa yang boleh kita tiru dari Nabi SAW. Tajuk Ramadan saja, ada 100 muka surat lebih. Kita bilik tadi. Kalau nak baca malam ni pakai habis macam tu. Jadi saya pilih satu tajuk kecil. Ataupun itu pun tak semualah kita baca skip-skip saja. Tajuk berkaitan dengan kelebihan, bersifat pemurah dan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dua benda, sifat ini ada pada Nabi dan ia dilakukan oleh para sahabat. Dan dia boleh kita contohi, iaitulah bersifat pemurah khususnya dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, dampingi Al-Quran khusus dan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada satu hadis riwayat dari Abdullah ibn Abbas. Kata Abdullah ibn Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة رمضان فيدارسه القرآن فما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Hadis sahih riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Abbas, dia menceritakan tentang Nabi. Ini para sahabat ni. Para sahabat, mereka akan tengok aktiviti Nabi ni secara sedetail-detailnya. Lalu mereka akan riwayatkan. Khususnya sahabat-sahabat yang muda-muda. Sahabat-sahabat yang budak-budak ni. Abdullah bin Abbas, sahabat budak. Anak umur dia budak lagi. Ketika Nabi wafat pun umurnya baru 13 tahun. Jadi dia ikut rapat perjalanan hidup Nabi ni. Dia cerita.
Kata Abdullah ibn Abbas, Nabi SAW seorang yang amat pemurah. Itu kenyataan umumnya. Nabi ni kalau kita nak kata dia ni antara sifat baik yang ada pada diri Nabi, ajwadan nas, manusia yang cukup pemurah. Dan baginda lebih pemurah pada bulan Ramadan. Bila mai Ramadan saja, sifat pemurah yang ada dalam Nabi tadi berganda. Dan benda tu nampak. Sehingga sahabat boleh cerita. Bukan Nabi pihak ada aku pemurah ni, tak. Tapi sahabat nampak pemurahnya Nabi lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Ketika baginda didatangi Jibril untuk membacakan Al-Quran kepadanya, Jibril menemui baginda setiap malam pada bulan Ramadan, lalu membacakan Al-Quran padanya. Itu yang dipanggil tadarus. Tadarus tu, perkataan tadarus tu mai dari apa yang Jibril buat dengan Nabi lah. Maknanya Jibril jumpa dengan Nabi, Nabi baca Quran, Jibril dengar, Jibril memperbetulkan yang mana yang perlu diperbetulkan. Itu konsep tadarus. Kita dah buat hari ni tadarus. Macam tu lah. Baca, kemudian masing-masing dengar. Kalau ada benda-benda yang perlu diperbetulkan, kena betulkan, kena tegur, itu dipanggil tadarus. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan juga Jibril alaihi salam dalam bulan Ramadan. Adapun kita baca seorang-seorang Quran, dipanggil tilawah. Baca lah, kita baca. Tapi tadarus, saling dengar-mendengar. Pada ketika Jibril datang jumpa Nabi setiap malam Ramadan, waktu itu Nabi sangat pemurah. Dan kata Ibnu Abbas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Jibril amat dermawan dalam kebaikan, lebih cepat dan lebih ringan daripada angin yang berhembus. Dia punya pemurahnya ni, pemurah Nabi ni digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, diperumpamakan lebih cepat daripada angin yang bertiup. Maknanya orang tak ada nak minta kita lagi lah. Angin bertiup ni laju kan, kita pun tak nak baca tahap kelajuan angin ni. Tapi Nabi pemurah lebih daripada rihil mursalah, lebih daripada tiupan angin. Lebih dikuatkan lagi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan tambahan di lafaz akhirnya. Kata Imam Ahmad dalam hadis tu, la yus'alu an syai'in illa a'tah. Di hujung tu ada tambahan sikit. Nak kata pemurahnya Nabi ni apa? Tidak diminta sesuatu, melainkan baginda pasti akan memberinya. Nabi ni, siapa yang minta kat dia, Nabi tak pernah kata tak ada. Nabi tak pernah kata, walaupun ketika itu Nabi tak ada, tapi Nabi akan usaha untuk memenuhi hajat orang yang memerlukan. Inilah nak menunjukkan sifat murah hati dan mudah memberi, yang mana sifat ini, sifat pemurah ni sifat Allah. Allah sifat dengan pemurah, Allah sifat dengan penyayang, Allah sifat dengan penyantun. Dan sifat-sifat ini boleh dikongsi oleh manusia, ada pada diri Nabi, dan dia juga boleh kita contohi. Ada sifat-sifat Allah yang manusia tak boleh nak kongsi sama. Dan sifat itu milik Allah. Contohnya mutakabbir, maha sombong, maha besar diri. Itu sifat Allah. Manusia tak boleh diambil sifat itu masuk dalam diri dia. Rosak. Tapi ada sifat macam pemurah. Itu sifat Allah. Tapi kita, Nabi juga bersifat dengan pemurah. Dan kita boleh contohi dengan sifat yang tunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam asar yang masyhur, riwayat dari Fudail bin Iyad mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan pada setiap malam, aku maha pemurah dan daripada akulah sifat pemurah. Aku maha dermawan dan daripada akulah sifat dermawan itu. Justru Allah maha dermawan. Kedermawanannya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan. Jadi sifat yang ada pada Allah, sifat pemurah itu, dan sifat pemurah itu ada pada Nabi, dan sifat itu akan berganda apabila datang pada masa-masa tertentu, iaitulah seumpama bulan Ramadan. Terdapat hadis lain yang berkaitan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, annahu yunadi fihi munad, ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla lailatin. Sesungguhnya Allah menyeru,
Allah menyeru, wahai manusia, wahai jiwa yang suka membuat amal kebaikan. Ayuh marilah menuju Allah dengan menggandakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Wahai jiwa yang gemarkan maksiat, bataskanlah perbuatan-perbuatan mungkar dan kembalilah kepada Allah. Di sisi Allah terdapat orang-orang yang dibebaskan daripada neraka. Kata hadisnya apa? Allah akan seru orang yang jiwa dia nak buat baik, mai buat baik cepat. Orang yang jiwa dia ada teringin nak buat mungkar lagi, sekat benda tu. Jangan tinggalkan kemungkaran. Kerana Allah sediakan senarai nama manusia untuk dibebaskan daripada api neraka. Dan seruan itu, dalam hadis ini kata apa? Seruan kebaikan dan pengampunan Allah berterusan setiap malam sepanjang Ramadan. Dia berterusan. Sebab Ramadan ni, dia bermula daripada saat awal sampai hujung. Sampai penutup tu. Itu semua pada kebaikan. Dia bukan pada ada masa-masa tertentu. Ya betul. Dia ada nilai tersendiri pada Al-Qadar. Betul. Tapi bukan itu saja dia punya poin utama dalam Ramadan. Di Ramadan keseluruhannya bermula daripada tenggelam matahari hari terakhir Syakban. Itu dah mula Ramadan. Sampailah tenggelam matahari masuk Syawal pula. Keseluruhan Ramadan itu menyediakan package yang cukup hebat untuk manusia rebut. Di antara package yang disediakan adalah Allah akan seru manusia pada setiap malam dengan cerita, mai buat baik, tinggal kejahatan. Kami nak bagi peluang untuk masukkan nama ni dalam senarai orang-orang yang dipadam daripada penghuni neraka. Seruan itu akan diulang pada setiap malam. Cuma kita tak dengar. Kita baca hadis ni, kita tahu bahawa dia akan Allah Ta'ala panggil jiwa-jiwa yang baik ini untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW, hadis ni menunjukkan kata apa? Dia manusia ni manusia yang paling dermawan dan juga paling mulia dan paling berilmu dan paling berani dan paling-paling semualah ada pada Nabi. Dan sifat Nabi inilah dituruti oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in apabila mereka tengok dengan mata secara realitinya, oh Nabi buat macam ni, maka mereka pun turut tiru perilaku Nabi. Khususnya dalam bulan Ramadan, apa yang Nabi buat, mereka cuba buat. Kalau Nabi pemurah, mereka juga bersikap pemurah. Sebab itu kita baca dalam cerita-cerita sahabat. Para sahabat hebat-hebat ni, mereka kalau nak ukur dari sudut kekayaan lah, mereka lebih kaya dari Nabi. Tapi dermawan mereka ni jangan dibicarakan, luar biasa. Luar biasa. Cerita yang cukup masyhur bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bila dia memberikan harta, satu-satu kali nak bagi harta tu dia bagi semua. Dia bagi semua. Sehingga bila Nabi tanya Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasul. Umar bagi setengah harta, separuh harta. Uthman keluarkan beribu ekor unta dalam satu peperangan. Keluarkan pula duit emas perak yang dia ada ni. Bagi kenderaan, bagi duit, bagi semua. Sampai seolah-olah orang gambarkan ketika mereka nak berinfak ni, mereka tak takut nak jatuh miskin. Mereka tak takut pun. Kan kita ni kadang-kadang bila nak derma ni, kita duk fikir juga, kalau keluar ni, lagi aku nak buat ni, lagi aku nak buat ni. Tapi sahabat tak fikir tu. Seolah-olah macam tu. Kerana kebergantungan mereka kepada Allah itu luar biasa. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pemurah Nabi yang amat terpuji ini sudah wujud dalam diri baginda sejak kecil lagi. Oleh sebab itu, Khadijah telah mengatakan padanya sejak awal kenabian, demi Allah, engkau tidak akan dihina oleh Allah selama-lamanya. Sesungguhnya engkau menyambung tali persaudaraan, memuliakan tetamu, menanggung kepayahan, gigih mencapai sesuatu yang ingin digapai, dan membantu yang terlibat dengan musibah. Yang ni cerita masyhur waktu Nabi dapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Bila Nabi didatangi oleh Jibril, Jibril kata, Iqra. Nabi pun tak tahu. Nabi kata, ma ana biqari. Jibril ulang sampailah akhirnya turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. Balik Nabi dalam keadaan berpeluh, peluh takut, peluh dan ketak, minta daripada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimut aku.
Sebab dia tak kenal Jibril, dia tak tahu apa benda yang berlaku ni. Duk beruzlah sekian lama, tiba-tiba hari ini didatangi oleh satu makhluk yang begitu hebat, besar. Peluk dia, suruh dia baca. Dia jadi keliru, dia jadi ketakutan. Lalu akhirnya Khadijah yang menenangkan. Kata Khadijah, kamu orang baik. Kamu orang yang sentiasa memuliakan orang lain. Kamu orang yang sentiasa membantu mereka yang terlibat dengan musibah. Kamu orang yang dermawan. Khadijah kata, mana mungkin Allah akan sia-siakan kamu. Maknanya apa? Sifat dermawan Nabi ni bukan ada sejak Nabi jadi Nabi. Bahkan sebelum daripada tu, bahkan daripada kecil, Nabi memang terkenal dengan sifat dia punya dermawan, suka untuk bantu orang dan sebagainya. Dan benda ni lebih lagi ditunjulkan apabila masuk sahaja dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga pernah mengikat batu di perutnya kerana menahan lapar. Baginda pernah mendapat orang tawanan. Lalu Fatimah mengadu kepada Nabi bahawa dia terlalu penat mengurus rumah tangga seorang diri. Kemudian meminta kepada Rasulullah seorang pembantu daripada tawanan perang untuk membantunya membuat kerja-kerja rumah. Nabi tidak terus menunaikan permintaan anaknya, tetapi mengajarnya meminta bantuan daripada Allah dengan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur. Baginda bersabda, la u'tiki wa ada'u ahla suffati tutwa butuluhum minal ju'. Aku tidak akan berikan kepada kamu, sedangkan aku membiarkan ahli suffah dalam keadaan kelaparan. Ini satu lagi riwayat. Nabi ini punya pemurah sampai Nabi sendiri sanggup untuk tahan. Nabi ikat batu di perut dia sebab lapar. Tapi Nabi pastikan orang-orang lain, okey, ini sifat Nabi yang kita katakan contoh kepimpinan lah. Kalau nak bincang tajuk tu, kepimpinan kaedah Nabi, ini salah satu. Nabi akan pastikan orang lain didahulukan berbanding dengan perut. Bahkan dalam satu perang, bila dapat tawanan perang ni jadi hamba. Fatimah, anak Nabi, pernah mai jumpa dengan Nabi, ya abati, wahai ayah, aku tak larang nak buat kerja-kerja rumah ni. Kalau boleh bagi seorang hamba ni, bagi dia uruskan kerja rumah aku. Apa Nabi kata? Jangan. Nabi tak bagi. Bahkan Nabi suruh Fatimah minta untuk Allah lapangkan kehidupannya. Bagi amalan tertentu, antaranya zikir sebelum dari tidur. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ulang itu. Kemudian kata Nabi, aku tak akan dahulukan kamu wahai Fatimah sehingga aku biarkan ahli suffah. Ahli suffah ni siapa? Orang-orang miskin nak tumpang di masjid, itu panggil ahli suffah. Sehingga akan aku biar mereka tak makan, kelaparan, aku dahulu tak akan berlaku. Maksudnya apa? Dalam Nabi menonjolkan contoh dermawan ini, Nabi tetap meletakkan satu keutamaan. Bukan keutamaan untuk diri dan keluarga saja, tapi keutamaan untuk orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah masyarakat orang Islam dan juga orang yang bukan Islam di Madinah pada waktu itu. Daripada cerita-cerita tentang dermawan Nabi ini, kita boleh simpulkan berkaitan dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan amalan apabila dia bertepatan dengan kemuliaan masa. Begitu juga dengan kemuliaan tempat. Tapi dengan kita bincang dalam konteks Ramadan, bila masuk dalam kemuliaan masa, iaitu bulan Ramadan, maka amalan tadi akan dilipat gandakan pahalanya. Itu konsep asas. Bila dia masuk dalam benda derma, benda infak, benda sedekah, itu benda bagus. Benda bagus, tak dinafikan. Dan bila mai dengan bertembung dengan Ramadan, kemuliaan masa, bagus campur bagus, maka dia akan berganda ganjaran yang Allah akan berikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah pada bulan itu yang paling baik. Bukan bermakna bulan lain tak perlu. Bulan-bulan ini sah. Tapi bila mai Ramadan, semangat itu mau lebih. Semangat itu mau lebih. Ada orang dia pernah berlaku kepada para sahabat. Bila dia
dia orang yang dari sudut harta benda tak jenuh lah. Orang boleh kita beri miskin, fakir ni. Tapi dia nak juga terlibat dengan sedekah ni. Maka dia simpan untuk sedekah ni dia gunakan pada bulan Ramadan. Sebab dia nak dapat ganjaran. Itu pun satu benda yang bagus juga. Dan sebab dia ada, ialah manusia yang Ta'ala beri rezeki yang pelbagai. Ada orang rezekinya luas, ada orang rezekinya agak sempit, ada orang rezekinya cukup-cukup. Jadi dia nak dapat kelebihan. Bila Nabi kata afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan, maka dia cuba untuk simpan sikit habuan supaya dia boleh untuk menderma dalam bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh para salafun salih. Membantu orang-orang yang berpuasa, orang yang menghidupkan malam, dan orang yang berzikir atas sebab ketaatan mereka itu, agar beroleh pahala setiap pahala mereka. Sebagaimana sesiapa yang menyediakan keperluan orang yang berperang, dan sesiapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang, maka dia juga memperolehi pahala seperti orang yang berperang. Jadi dalam tajuk Ramadan ni, kita bantu orang yang buka puasa pun, pahalanya akan sama seperti mana orang yang berpuasa itu dapat. Itu kelebihan kepada orang-orang yang meletakkan sifat infak dan dermawan seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan simpati. Syahrul Muwasat. Bulan simpati. Justru sesiapa yang tidak mampu menanam sikap mengutamakan orang lain dalam dirinya, agak sukar untuk mencapai kedudukan golongan empati dan saling membantu. Ramai dalam kalangan ahli salaf menghulurkan makanan berbuka mereka, atau mereka mengutamakan orang lain dan memilih untuk berlapar. Hak ni ada juga. Punya nak campaikan darjat sedekah dalam bulan Ramadan ni, dan nilai simpati dan empati itu, sehingga akan ada di kalangan para salafun salih, mereka akan dahulukan orang lain. Habuan mereka bagi kat orang lain. Ya? Kerana dia pernah rebut peluang tu. Dikatakan bahawa Ibnu Umar apabila berpuasa tidak akan berbuka, melainkan bersama orang-orang fakir miskin. Jika ahli keluarganya menegah mereka daripada berbuka bersama, maka Ibnu Umar akan berlapar pada malam hari tersebut. Sekiranya seseorang mendatangi beliau ketika sedang makan dan meminta kepadanya, beliau akan mengambil bahagian makanannya, lantas memberinya kepada orang tersebut. Lalu pulanglah dia, seisi keluarganya menjamu selera dengan baki makanan yang ada dalam bekas hidangan, namun beliau berpuasa pada hari itu dan tidak menjamah sesuatu. Sampai ke peringkat macam tu. Dia nak pastikan kualiti puasa dan dapat merasai maqasid puasa tu, maka dia pastikan dia akan buat. Waktu nak buka puasa dia cari orang fakir miskin, tak ada apa. Dia akan makan dengan apa? Dengan kadar yang, kalau makanan haguannya tu orang lain minta, dia akan dahulukan orang. Dia tak makan apa pun tak apa. Sikap sahabat yang kita boleh baca lah. Nak contohi ni, betul kita kena contohi. Tapi boleh atau tidak, itu persoalan yang kedua. Ya, kita tengok tang mana yang ruang-ruang yang boleh kita contohi, insya-Allah. Terdapat seorang yang salih daripada salafus salih, amat berhak kepada makanan selepas berpuasa. Lalu diletakkan makanan di antara kedua-dua belah tangannya ketika waktu berbuka. Ketika itu dia terdengar seorang yang datang meminta, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah yang kaya? Lalu jawabnya, hambanya yang miskin dengan kebaikan. Dia bangun dan mengambil sebekas hidangan, lalu diberikan kepada orang tersebut. Oleh itu tiadalah makan malam untuk dirinya pada hari itu. Ini satu lagi cerita salafun salih. Ya. Dah nak masuk waktu lah, makanan duduk kat tangan, tunggu masa masuk lah. Tiba-tiba ada orang minta. Orang minta siapa nak tolong dia, terima siapa nak tolong, siapa nak dapat pahala. Angkit dia bagi kat kawan. Dia tak nak makan. Sampai ke peringkat macam tu, para salafun salih mereka berebut untuk nak dapatkan nilai ganjaran yang hebat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengganjaran lain yang boleh kita perolehi ialah Imam Syafi'i pernah berkata, aku sangat suka seseorang melipat gandakan sifat pemurahnya pada bulan Ramadan, meneladani sifat Rasulullah, mendahulukan hajat orang lain berbanding kepentingan diri,
juga suka melihat mereka lebih menyibukkan diri dengan puasa dan salat berbanding pekerjaan mereka. Begitu jugalah menurut pandangan Al-Qadhi Abu Ya'la dan para ulama-ulama. Ini kesimpulan dan tajuk sedekah ni. Imam Syafi'i buat kesimpulan, kalau boleh dalam bulan Ramadan ni fokus kepada menambah nilai ibadah. Ya, walaupun pekerjaan juga ibadah, tapi kita nak maksud ibadah ni dalam konteks yang lebih khusus. Iaitulah dalam bulan Ramadan ni kita contohi sifat Nabi, pentingkan orang, dahulukan orang lain, perbanyakkan, kualitikan puasa, cantikkan salat, tambahkan infak, maka insya-Allah benda itulah akan menjadikan puasa kita puasa yang betul-betul mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tadi kita cerita tentang sedekah. Yang kedua, Ramadan dengan Nabi yang nak buat ni dan apa yang dibuat oleh para sahabat. Ramadan bulan dampingi Al-Quran. Bulan mendampingi Al-Quran. Hadis ini menunjukkan digalakkan untuk mendalami Al-Quran sepanjang bulan Ramadan dan berkumpul bersama untuk mendalami Al-Quran dan memperdengar bacaan kepada orang yang lebih mahir. Untuk itu terdapat beberapa dalil yang menggalakkan agar membanyakkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat dari Fatimah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbaraha anna Jibril sallallahu alaihi wasallam kana yu'ariduhu al-Quran kulla 'amin marratan wa annahu 'aradahu fi 'ami wafatihi marratain. Rasulullah memberitahu Fatimah, Jibril mendatangi baginda untuk mengajar Al-Quran, yakni mendengar dan meneliti bacaan Rasulullah sekali dalam setahun. Tetapi menjelang tahun kewafatan baginda, Jibril datang mengajarnya 2 kali setahun. Tahun terakhir tu, Jibril datang 2 kali. Kan tahun terakhir, Nabi i'tikaf 20 hari, tahun terakhir. Tahun sebelum tu 10 hari. Di tahun kehidupan Nabi terakhir, seolah-olah Nabi dapat isyarat lah. Nabi i'tikaf pun 20 hari. Dan Jibril pun datang jumpa Nabi untuk tadarus sebanyak 2 kali pada tahun tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, bermaksud sesi pembelajaran Al-Quran antara Rasulullah dengan Jibril adalah pada waktu malam. Jadi Ramadan ni keseluruhannya baik. Keseluruhan Ramadan itu baik. Tapi kalau nak sudut aktiviti kalau kita nak bahagi secara cantik ni, malam itu lebih memudahkan. Sebab malam ni kita dah buka puasa, kita dah ada tenaga. Siang ni kita berpuasa. Malam kita, walaupun tak salah baca Quran siang, tak salah. Tapi kalau kata nak bagi lebih berkualiti. Sebab malam tu waktu seperti mana Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahawa amalan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan lebih digalakkan pada waktu malam. Kerana malam ialah waktu yang terhenti daripada segala kesibukan dan waktu yang terhimpun perasaan sedih dan gelisah. Sebab malam ni dia main satu perasaan, satu suasana yang lebih memungkinkan untuk kita dampingi dan rapat dengan Al-Quran malam ni. Walaupun tak salah baca siang, yang salahnya tak baca langsung, baca siang tak salah, tapi dalam malam dia lebih memberikan nilai dan kesan. Kalau itu juga hati dan lidah mudah bergandengan untuk bertadabbur. Kan kita sebut tadabbur. Tadabbur ni makna apa? Perhati, fikir. Baca ni baca lah, tapi tadabbur, perhati. Sebab apa Allah sebut macam ni? Dalam surah Al-Qiyamah ayat ketiga dan keempat, Allah sebut, ayahsabu an lan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Satu contoh lah, saya nak bawa satu contoh ayat macam mana yang kata tadabbur. Allah sebut dalam ayat ketiga dan keempat surah Al-Qiyamah, waktu orang musyrikin Mekah tak percaya dengan kebangkitan selepas daripada kematian. Dia berkata, Muhammad duk cerita apa ni? Mati-mati lah. Mana boleh dibangkitkan semula dah. Ni tulang lah, mati dah, bancok kecil. Takkan nak hidup? Dia perlu tanya Nabi. Allah jawab, apakah mereka menyangka? Ayahsabu an lan najma'a izamah. Adakah manusia itu, mereka ni yang tak percaya ni, menyangka bahawa Allah tak mampu untuk kumpulkan tulang ni bagi hidup semula? Bala qadirina ala an nusawwiya badana. Bahkan Allah lebih mampu untuk membuat semula
jari masing-masing. Sebab apa Allah Ta'ala sebut jari masing-masing? Sebab apa? Orang waktu tu dengar aja. Oh, tak apalah Allah Ta'ala Muhammad kata boleh hidup macam tu je. Tapi kemudiannya datang sampai baru je, lebih kurang 130 tahun lepas, barulah orang jumpa. Sebab apa Allah sebut jari? Rupanya kehebatan Allah menciptakan cap jari manusia ni berbeza. Tak ada satu pun jari yang sama. Walaupun dia ni muka sama, lahir pun dekat waktu yang sama, kembar ke apa ke, tapi Allah Ta'ala tak jadikan jari manusia ni sama. Walaupun jumlahnya begitu ramai daripada zaman Nabi Adam sampai. Orang yang baca Quran dan tadabbur, dia akan dapat, oh ini keagungan Allah. Ini kehebatan Allah. Inilah kekuasaan Allah. Maka proses penghayatan Quran ni, dia akan lebih mudah bila mana kita baca Quran dalam suasana yang tenang. Tenang ni waktu bila? Waktu malam. Ini menurut apa yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Apa yang dikasih sekalian? Bulan Ramadan ialah bulan yang khusus untuk Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran." Sebab itu Imam Malik dan ramai tokoh-tokoh salafun salih, bila masuk Ramadan, mereka berhentikan pengajian benda-benda lain. Mereka fokuskan pada Quran. Mereka berhenti benda-benda lain. Benda hadis ke benda apa? Fokuskan kepada Al-Quran. Dan itu juga yang kita buat dalam bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Al-Qadar, dan kemudiannya turun kepada Nabi SAW berperingkat-peringkat, sehinggalah cukup 23 tahun kenabian Nabi, dan Al-Quran pun turun secara lengkap. Tercatatlah musnad hadis Wasilah ibn Asqa, baginda bersabda, "Nazalat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min syahri Ramadan wa unzilat at-Taurah li 6 madain min Ramadan wa unzila al-Injil li 13 min Ramadan wa unzila al-Quran li 24 khalat min Ramadan." Diturunkan suhuf. Suhuf ni nama kitab kepada Nabi Ibrahim, dipanggil suhuf, pada malam pertama bulan Ramadan. Diturunkan Taurat pada malam ke-6 Ramadan. Taurat kepada Nabi Musa. Dan Injil kepada Nabi Isa pada 13 Ramadan. Dan diturunkan Al-Quran pada malam 24 Ramadan. Sebab tu, ya betul, dalam kalender kita sambut nuzul Quran pada tanggal 17, tak apalah. Itu perbezaan pandangan lah, tak masalah. Tapi dalam hadis kebanyakan pendapat yang lebih kuat, Quran itu diturunkan pada permulaannya 24 hari bulan Ramadan. Nabi memanjangkan bacaan Al-Quran ketika salat pada malam Ramadan lebih panjang dari waktu lain. Ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, dan sunnah ini dituruti oleh para sahabat kemudian. Nabi ni kalau semayang harian, semayang subuh, Nabi semayang harian, semayang subuh, bacaan salat subuh Nabi ni agak panjang. Berbanding dengan salat-salat lain. Salat subuh ni agak panjang. Dan panjang tu antara 60 ke 100 ayat. Kompom kita tak payah tiru. Kompomnya. Tiru dekat apa namanya, semayang sampai 60 ayat. Orang nak tiru kerja apa semua. Tapi Nabi 60 ke 100 ayat. Dan bacaan paling pendek Nabi pada hari Jumaat, iaitulah surah Sajdah dan surah Insan. Itu paling pendek. Kita Sajdah dengan Insan ada paling panjang kan? Tapi Nabi itu paling pendek. Hari lain Nabi lebih panjang. Tapi malam Ramadan, bacaan Nabi lebih lagi daripada yang kata 60 ke 100 ayat tadi. Sahabatnya Huzaifah pernah salat bersama baginda pada satu malam pada bulan Ramadan. Ini salat sunnah. Nabi kalau salat fardu dengan jamaah apa semua, Nabi akan raikan semua orang. Ini salat sunnah. Nabi sembahyang, tiba-tiba Huzaifah main, dia tengok Nabi sembahyang, dia ikut Nabi. Lalu dia cerita, pada bulan Ramadan, beliau berkata, baginda memulakan bacaan dengan surah Al-Baqarah. Mula-mula tu Baqarah dah start. Habis, dia kata lagi sampai tahun ikut, sampai habis surah Baqarah. Habis surah Baqarah dalam 286 ayat. Berapa minit? Terang lagi siapa jadi Imam Isyak, terang juga buat 286 ayat satu rakaat.
Elok nak habis tu Huzaifah kata lah nanti yang okey lah, boleh rukuk lah kot. Nabi sambung dengan surah An-Nisa. Nabi sambung dengan surah An-Nisa hampir berapa ratus ayat. Dan selepas itu surah Ali Imran, dan tidaklah baginda melepasi ayat yang menggerunkan, melainkan baginda berhenti lalu memohon perlindungan. Sampai ayat-ayat azab Nabi minta lindung. Sampai ayat-ayat rahmat Nabi minta kerahmatan. Jadi Huzaifah kata, oh panjang sungguh bacaan Nabi SAW. Sebab itu kata Aisyah, bila dia cerita tentang Ramadan, salat Nabi malam sembahyang berapa rakaat. Aisyah kata, jangan kalian tanya tentang cantik dan panjangnya salat Nabi. Bukan fokus tentang rakaat. Ya betul lah, orang duk bincang tajuk rakaat apa tu. Tapi Aisyah, dia cerita Nabi sembahyang malam tak lebih dari 9 rakaat. Jangan kamu tanya tentang panjang dan kualitinya salat Nabi. Sehingga kan disebut dalam syarah hadis, habis sembahyang malam tu tak lama sembahyang subuh. Habis sembahyang malam tu tak lama sembahyang subuh. Sebab itu angka bukan persoalannya. Angka bukan benda tajuk yang perlu untuk diperdebatkan sampai nak gaduh, sampai nak pegok. Angka buatlah apa nak buat. Tarawih ni buatlah apa nak buat berdasarkan kemampuan. Tapi yang perlu untuk difokuskan adalah kualiti terhadap bacaan dalam solat tadi. Kalau kata banyak rakaat pun bacaan tak ada kualiti, tak bagus juga. Kalau sikit rakaat pun tapi tak jadi seperti mana Nabi, sikit tapi rakaat tu sikit tapi kualiti pun tak jadi. Yang penting dalam solat ni adalah kualiti. Huzaifah menyambung lagi, sehingga datang Bilal melawangkan azan subuh mengajaknya bersembahyang. Nabi baru habis sembahyang. Baru habis sembahyang dengan Huzaifah ni. Habis tu sampai Bilal sampai. Bilal nak azan dah. Kata Imam Nasa'i dan Huzaifah meriwayatkan lagi, Nabi tidak salat melainkan 4 rakaat. Jadi salat yang Huzaifah pergi ikut Nabi malam tu, jumlah rakaat dia 4 je. 4 rakaat. Tapi bacaan dia, sampai subuh. Tahu ni boleh. Kita abang dah siap, kita buat sini 4 rakaat je, tapi habis pukul 5. Apa yang nak jadi. Tapi Nabi macam tu. Sebab tu saya katakan, kita mungkin tak boleh nak sampai ke tahap itu. Tapi yang kita nak ambil daripada tahap mengkualitikan bacaan dalam salat. Mana salat kita ni, bagi betul-betul ada dia punya maksud dan ruh dia. Hadirin mukminin sekalian, Umar radhiyallahu anhu telah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari agar memimpin salat malam pada bulan Ramadan. Dalam riwayat lain menceritakan, mereka mengikat tali di antara tiang-tiang masjid lalu berpaut padanya. Ni yang kata kesungguhan para sahabat nak sembahyang ni. Buat tali untuk apa? Untuk nak diri lama takut nak pegang lah. Sebab bacaan yang begitu panjang. Diriwayatkan bahawa Umar menghimpunkan 3 orang imam. Lalu mereka meminta mereka menjadikan turutan bacaan untuk dibaca dalam salat jemaah dalam 3 urutan. Iaitu paling cepat membaca 30 ayat. Peringkat sederhana membaca 25 ayat. Dan paling lambat membaca 20 ayat. Dia buat kategori-kategori. Yang ada yang 30 ayat, ada yang 25, ada yang 20 ayat. Kemudian semasa zaman para tabi'in pula, mereka membaca surah Al-Baqarah bagi 8 rakaat semasa salat malam pada bulan Ramadan. Mereka berpendapat, sekiranya dibaca surah tersebut bagi 12 rakaat, itu sudah dikira agak meringankan. Zaman tabi'in. Zaman selepas sahabat ni, 8 rakaat, mereka habiskan Al-Baqarah. Ada yang buat 12 rakaat, dia kata 12 ni ringan sikit lah. 286 ayat ni bahagi 8. 2 juzuk setengah. Ibnu Mansur berkata, Ishaq bin Rahawayh, seorang ulama hadis, telah ditanya, berapakah ayat yang dibaca semasa salat malam pada bulan Ramadan? Dia menjawab, tidak kurang daripada 10 ayat. Lalu dikatakan kepadanya, ramai yang tidak bersetuju. Dia membalas, jika mereka tidak bersetuju, janganlah kamu mengimami mereka yang tidak bersetuju dengan 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian jika kamu sampai ke ayat-ayat yang agak ringan, bolehlah gunakan kadar 10 ayat tersebut, iaitu bagi setiap rakaat. Imam Malik juga tidak gemar dengan bacaan kurang daripada 10 ayat. 10 ayat ni bagi
galangan tabi'in sikit lah. Ini kita mungkin panjang. Ya, kita cuba buka satu muka surat contoh. Surah Al-Baqarah, satu muka surat. Satu muka surat kalau surah Al-Baqarah, kebiasaannya ada 5 ayat. Maknanya 10 ayat, 2 muka surat. 2 muka surat. Maknanya 2 muka surat, 8 rakaat, 10 rakaat, habislah satu juzuk. Jadi mereka baca macam tu, bahagikan. Sebab mereka rasa sangat sikit kalau baca kurang dari itu. Tapi itu keadaan para sahabat. Imam Ahmad telah ditanya tentang satu riwayat daripada Umar yang telah dipaparkan sebelum ini mengenai bacaan cepat dan lambat dalam salat. Lalu jawapan beliau, ini merupakan kesukaran orang ramai, terutamanya pada malam-malam yang singkat. Sesungguhnya perkara tersebut adalah mengikut keupayaan manusia. Jadi kata Imam Ahmad merangkumkan, dia kata sebenarnya dari sudut angka ni tak ada lah ketetapan tepat. Tapi berdasarkan keupayaan orang ramai dan mengikut suasana, tapi jangan terlalu pendek, jangan sampai panjang menjemukan, biarlah benda itu dia ada rasa kualitinya. Dia ada nilai terhadap salat tadi. Beliau berkata kepada beberapa sahabat lain yang menjadi imam pada malam Ramadan, mereka itu golongan yang lemah dan tidak bermaya. Cukuplah kamu membaca 5, 6 atau 7 ayat sahaja. Ujarnya lagi, aku telah membaca sedemikian dan mengkhatam Al-Quran pada malam 27. Orang yang baca 7, 8 ayat pun dia boleh khatam sebulan. Malam 27 boleh dah khatam. Jadi menunjukkan kata, dia terpulanglah kepada keadaan. Bukanlah kata kita sampai, nak baca 2-3 ayat tak boleh. Tapi janganlah sampai solat itu macam tak ada nilai. Kita duduk ligat angka semata-mata. Dia bukanlah fokus kepada angka, tapi fokus kepada pengisian salat. Itu orang duduk viral kata apa? Sembahyang tarawih 23 rakaat 7 minit. Lepas itu bangga lah. Dia kata bukan tahun ni, kami dah 46 tahun tu dia. 46 tahun dah nak buat turun-turun. Baca apa tu sampai 7 minit, 23 rakaat. Itu bukan benda yang patut dibanggakan. Sebenarnya salat ni dia bukan fokus kepada angka, yang tu saya ulang, tapi daripada apa yang kita baca ni, fokus dan pengisian salat itu kepada kualitinya. Dalam satu hadis riwayat Abu Dzar yang berbunyi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama bihim lailata 23 ila thuluthil lail wa lailata 25 ila nisfil lail faqalu lahu law naffaltana baqiyata lailatina faqala inna ar-rajul idza salla ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyatu lailatihi. Nabi mengimami mereka para sahabat bersalat pada malam 23 sehingga lewat sepertiga malam. Kan Nabi, kita baca hadis, Nabi semayang pada malam pertama orang mengikut. Kemudian malam kedua lagi ramai, malam ketiga lagi ramai. Malam keempat Nabi balik semayang di rumah. Sebab apa Nabi balik itu? Supaya orang tak silap faham. Kerana zaman Nabi ni zaman pensyariatan. Benda yang Nabi buat, sahabat akan anggap wajib. Jadi Nabi balik semayang di rumah. Lepas tu pada hujung Ramadan selepas sahabat dalam keadaan faham, Nabi keluar pula. Nabi mengimamkan para sahabat. Kata Abu Dzar malam 23, Nabi sembahyang sehingga lewat sepertiga malam. Kemudian malam kelima, malam ke-25, baginda memimpin salat sehingga lewat separuh malam. Para sahabat berkata kepada baginda, kalaulah Tuan terus sempurnakan saki-baki malam kami dengan salat sunat, maka Nabi bersabda, sesiapa yang salat bersama imam sehingga dia beredar, dituliskan baginya ganjaran daripada baki malam. Nabi sembahyang malam 23 sampai 1/3 malam. Baliklah. Malam 25 Nabi sembahyang tambah lagi sampai 1/2 malam. Ada sahabat yang dia semangat lebih, dia main tanya Nabi, ya Rasulullah boleh tak sembahyang sampai subuh? Senang cerita. Nabi kata, orang yang sembahyang dengan imam sampai selesai. Sampai imam selesai, mana ada baki lagi, dia dapat kebaikan sepanjang malam. Dia akan dapat kebaikan sepanjang malam. Sebab itulah, bila kita tarawih, fokus tak angka tu tak ada masalah, tapi sebolehnya kita selesaikan dengan imam. Tak kira lah tempat tu imam buat berapa, kita selesaikan dengan imam. Supaya kita dapat ganjaran yang Nabi janji. Yang kita selesaikan dengan imam. Maknanya jangan sampai tengah-tengah kita potong, kita
dia tak dapatlah kelebihan yang Nabi janjikan. Sebab kita tak selesai bersama dengan imam. Imam Ahmad berpegang dan mengamalkan hadis ini. Beliau salat bersama imam dan tidak beredar sehingga imam selesai. Sebagai ahli salaf berkata, sesiapa yang salat sehingga separuh malam, ia dikira bersalat sepanjang malam. Jadi kalau imam di situ buat apa, ikutlah imam, sembahyanglah sampai habis, supaya kita dapat kelebihan yang disebut tadi, iaitulah kutiba lahu baqiyatu lailatih, dicatatkan kebaikan kepadanya sepanjang malam tersebut. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa bagi orang beriman terhimpun dua jihad pada bulan Ramadan. Iaitulah jihad berpuasa pada siang hari dan jihad pada malam hari dengan mengerjakan ibadah. Jadi ini kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam bulan Ramadan dan para sahabat adalah mengisi sepenuhnya masa dengan aktiviti perjuangan. Iaitulah jihad. Aktiviti perjuangan tu maksudnya apa? Siang hari jihad dalam arti kata puasa. Puasa tu jihad, kesungguhan. Dan malam dia isi pula dengan aktiviti-aktiviti yang ibadah lain. Baca Qurannya, salatnya dan sebagainya. Justru sesiapa yang menghimpunkan kedua-dua jihad ini dan menunaikan hak kedua-duanya serta menghadapinya dengan penuh kesabaran akan diberi ganjaran yang tidak terhitung. Jadi orang yang nak dapat ganjaran Ramadan yang paling hebat, bila dia boleh isi siang Ramadan dengan puasa yang berkualiti dan malam Ramadan dia dirikan dengan aktiviti ibadah yang juga berkualiti. Ka'ab berkata, pada hari kiamat nanti akan dipanggil. Sesungguhnya setiap orang yang bercucuk tanam akan dibalas mengikut hasil tuaiannya, bahkan lebih besar. Melainkan pendamping Al-Quran dan orang yang berpuasa. Mereka akan diberi ganjaran yang tidak terhitung. Ni hari akhirat kalau waktu duduk baris tunggu nak dapatkan giliran apa semua ni, akan disebutlah. Akan disebut satu kaedah umum. Iaitulah orang yang bercucuk tanam, dia akan dapat mengikut hasil tuaian dia lah. Dia tanam banyak mana, dia dapatlah banyak tu. Maksudnya apa? Orang yang buat kebaikan sekian-sekian, dapatlah ganjaran seperti mana kebaikan yang dia buat tu. Tapi untuk orang yang ahli Al-Quran dan orang yang berpuasa, mereka ni ada ganjaran khusus. Iaitulah ganjaran yang apa? La yuhsa, tidak terhitung. Maknanya ganjaran itu tak ada limit. Dia punya ni tak ada had. Begitu banyak ganjaran yang Allah akan berikan. Mereka juga kelak memperolehi syafaat dari Allah seperti yang dinyatakan dalam musnad daripada Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis Nabi, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahawati bin-nahar wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi fayushaffa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Tuhan, aku telah menghalangnya daripada makan dan nafsu syahwah pada siang hari. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah menghalangnya daripada tidur pada waktu malam. Maka berilah syafaat kepadanya disebabkan aku ini. Lalu dia diberikan syafaat dengan sebab kedua-duanya. Hanya sebab dia berpuasa, sebab dia baca Quran, Allah akan beri syafaat. Benda ni akan minta syafaat dari Allah untuk diberikan kepada pelakunya. Tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis cerita tentang Quran ni cukup banyak. Cukup banyaklah cerita tentang kelebihan Al-Quran. Lebih-lebih lagi dibaca dan ditadabbur, diperhalusi pada bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kepada kita, aktiviti yang kita buat tiap-tiap tu okeylah, tak ada masalah, sama je. Kita baca tu, Ramadan ni kita puasa, Ramadan ni kita sembahyang tarawih, Ramadan ni kita baca Quran, Ramadan ni kita sedekah, Ramadan ni kita berdoa, samalah aktiviti tu. Dan itulah yang Nabi buat dan itulah yang para sahabat buat. Cuma bila kita baca ni dia mai satu semangat baru, kita nak mencantikkan dan memberikan nilai tambah terhadap amal-amal yang kita buat. Kita tak mau amal yang kita buat tu sekadar mengisi rutinnya. Puasa macam biasa je.
Semayang terawih, semayang macam biasa. Tapi kita nak lebih dari itu, nak jadikan dia memang berkualiti dan ada nilai, sehingga kan kita boleh bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pengisian Ramadan, menjadikan pengisian itu yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Sudah tentulah tidak ada panduan yang lebih baik melainkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara beribadah paling baik melainkan ibadah seperti mana Nabi. Kerana syarat nak jadikan ibadah itu dua perkara. Yang pertama, ikhlas, dan yang kedua, ittiba', mengikut apa yang Nabi ajar. Maka benda-benda yang Nabi ajar yang kita sempat kongsi pada malam ini, dua perkara. Satu, sifat dermawan, sedekah, infak, dan yang kedua adalah Al-Quran. Dampingi Al-Quran. Kerana Al-Quran itu Ramadan bulan yang tak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Dia macam sehelai duit. Duit yang kita duk bawa pergi beli apa semua tu, depan dengan belakang tak boleh nak pisah. Kita nak kata bawa depan saja tak boleh. Kita jadi tak ada nilai. Macam tu juga Ramadan dengan Al-Quran. Masuk Ramadan, lintas macam tu. Quran kita tak tepi. Keluar tu, Ramadan tadi tak ada nilai pada kita. Ramadan akan bernilai apabila kita pasangkan dia dengan aktiviti-aktiviti teras tadi. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim, yang insya-Allah kita akan berusaha untuk membaca, bertadarus, melihat, mentadabbur. Itu benda-benda yang kita patut buat dalam bulan Ramadan ni. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, sebenarnya ada lagi banyak cerita-cerita yang disebut tentang macam mana para ulama, para salafun salih, para sahabat mereka membaca Al-Quran. Ada yang mengkhatamkan dalam tempoh-tempoh tertentu. Ada yang tapi ada hadis yang sebenarnya dia laranglah kita terlalu nak ligan khatam tu, sehingga kan kita nak ligan khatam, jumlah khatam, sehingga kan buat sampai tinggalkan bacaan-bacaan yang menyebabkan kita baca pun tak betul dan sebagainya. Tapi jangan pula kita heran dengan riwayat-riwayat yang datang tentang Imam Syafi'i sebagai contoh. Imam Syafi'i dia boleh khatam Quran Ramadan ni sehari sekali, bahkan boleh sehari 2 kali khatam. Jangan kita duk pergi buat bilang-bilang 24 jam waktu mana dia baca. Kerana itu satu benda, satu aspek keberkatan. Barakah. Barakah ni benda yang tak boleh nak hurai secara perkataan. Tapi orang yang dapat barakah, orang tu akan rasai. Barakah pada masa. Ya betul, dia 24 jam, kita 24 jam sama dah. Tapi barakah berbeza 24 jam dia dengan 24 jam kita. Contoh mudah sudahlah. Selalu kita sebut tentang Imam Nawawi rahimahullah, seorang tokoh hebat dalam mazhab Syafi'i. Wafat ketika umur 40 tahun. Tapi jasa dia meninggalkan karya-karya agung dia tak terbilang ni dah. Sebab apa dia boleh buat? Kerana ada barakah. Hidup dia sama macam kita lah. 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Sama. Tapi sebab apa dia boleh buat? Sebab Allah Ta'ala kurniakan barakah. Macam tu juga Imam Syafi'i dan imam-imam lain, bila dalam bulan Ramadan, mereka ada barakah tersendiri. Bacaan Quran mereka, khatam berapa kali, khatam. Kita nak khatam sekali pun jenuh. Jadi insya-Allah dalam bulan Ramadan pada kali ini, antara benda yang kita tanamkan azam untuk kita mengkualitikan Ramadan kita, mengikut sunnah Nabi SAW, agar kita keluar dari madrasah Ramadan nanti, insya-Allah moga-moga dapat manfaat dan kebaikan daripada Ramadan itu sendiri. Yang rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Bahan perkongsian yang ringkas daripada petikan kitab Lataiful Ma'arif Fima li Mawasimil 'Am min al-Wazaif. Iaitulah kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, ensiklopedia amalan setahun yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.